Dari Dewan Perdana Nur, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, kami bawakan kepada anda siaran secara langsung bicara wara Forum Perdana Ehwal Islam pada malam ini bagi memartabatkan wanita bersempena dengan sambutan Hari Wanita tahun 2022 pada 8 Mac yang lalu. Oleh itu, anda akan bersama dengan kami dalam pentas ini. Bersama saya pada malam ini, Ustaz Nabil Ahmad yang kami bawakan untuk anda secara langsung. Yang pasti, kita akan berterusan selama 1 jam dalam membicarakan perihal saksama bersama. Dalam situasi pada malam ini, kita mungkin dalam situasi yang didatangkan hujan yang renyai di tempat anda, mungkin juga yang didatangkan dengan suasana dingin. Tetapi apapun dalam hidup ini, kadang-kala perkara yang berada di keliling kita tidak mampu untuk kita depani kerana tidak kita berteraskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Dan pada malam ini kita juga nak ucapkan ribuan terima kasih kepada barisan tetamu-tetamu kita, khususnya yang berusaha Dr. Hishamuddin bin Muhammad Hashim, Timbalan Ketua Setiausaha Strategik Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, yang berusaha Encik Muhammad Yusri bin Muhammad Yusof, Timbalan Ketua Setiausaha Operasi KPWKM, yang berusaha Dr. Zurina binti Abdul Hamid, Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita JPW, yang berusaha Puan Cik Rokiah binti Mahmud, Pengerusi Puspanita KPWKM, dan juga yang berusaha Puan Nur Syahidawati binti Abdullah, Timbalan Ketua Pengarah Jabatan Pembangunan Wanita. Dan juga tak dilupakan kepada warga KPWKM yang turut sama pada malam ini kita bersiaran secara langsung. Baik, saya tidak berseorangan, sudah pasti saya ada teman yang setia bersama saya di mana jua kita berada. Teman perantara saya, Nun di bawah sana. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Berada di mana saja, macam iklan telco rasanya dengar. Masya Allah. Assalamualaikum, apa khabar iman anda? Anda bersama saya Wasiril Aswad dah pun bersedia dengan Puan Nurwani Ahmad untuk segmen Sembang Santai sebentar saja lagi. Baik, sebelum program Forum Perdana Ehwal Islam yang ditaja oleh Bank Islam Malaysia Berhad dengan kerjasama Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat bersama-sama dengan JAKIM dan juga RTM menggarap lebih jauh lagi tema Hari Wanita, iaitu tajuknya adalah saksama bersama. Saya ada kata-kata indah yang ingin dikongsikan kepada anda. Dan kata-kata ini datangnya daripada Bung Hamka, Allahyarham, seorang ilmuwan yang hebat. Dan ini kata-kata yang ditinggalkan tentang wanita. Baik, ungkapannya berbunyi begini. Cinta itu bukan mengajar wanita menjadi lemah. Tetapi sebenarnya, cinta mampu membangkitkan kekuatan sang hawa menjadi luar biasa. Baik, dalam kata lain, cinta itu sendiri adalah sumber kekuatan bagi wanita. Tak terkejutlah kenapa seorang ibu boleh menjaga 5 orang anak. Seorang isteri boleh setia kepada suami. Jadi saya nak tanyalah kepada penonton-penonton, kan, berani tak nak mempermainkan hati dan cinta wanita? Oh, ini soalan yang besar ni. Jadi saya tujukan kepada lelaki lah yang menjadi wakil pada hari ini, iaitu Ustaz Nabil. Jadi Ustaz Nabil, sila jawab soalan cepu cemas ini. Berani tak mempermainkan hati wanita ini? Lain macam soalan, mentang-mentang secara langsung tanya soalan pula macam ni. Tak apa, Was, relax. Kita ada jawapannya dan saya akan berikan kepada anda. Tapi kita ada satu yang istimewa untuk anda. Ayo sama-sama kita saksikan bingkisan istimewa ini. Kata kunci bagi forum perdana kita pada malam ini dengan saksama bersama ialah hak saksama ataupun hak kesamarataan gender. Bukan bererti untuk melebihi lelaki, tetapi saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Baik, tuan-tuan, kalaulah tadi Wasiri tanya saya, sudah pasti hati lelaki mana yang ingin mencalar dan melukakan hati wanita? Saya sendiri pun tak sanggup kerana kita sentiasa dikelilingi oleh wanita. Lahirnya kita juga di muka bumi kerana seorang wanita. Oleh sebab itu, wanita penting kerana disebut juga bahawa wanita mampu untuk menggoncangkan dunia. Baik, tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, apapun kita bawakan pada malam ini, 2 orang tetamu yang cukup istimewa untuk membicarakan tajuk kita, iaitu saksama bersama. Di sebelah kiri saya, iaitu yang berbahagia Dr. Kamilin Jamilin, seorang penceramah bebas. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lain macam, Doktor, malam ni. Apa yang lain?
Sebab selalunya kalau kita dalam forum pakai baju Melayu butang penuh sekali dengan samping. Nampak gayanya macam isteri doktor tak bagi pakai ke macam mana ni? Kita ikut je apa isteri sediakan, hari wanita kita ikut. Masya Allah, tertampar saya. Oh, ini jawapan yang cukup tidak kuduga. Tapi terima kasih doktor kerana kita mengangkat martabat wanita. Ya. Terima kasih doktor. Baik, kita berpindah kepada panel kita yang kedua, juga tidak asing lagi di pentas dakwah terutama di negara kita Malaysia, iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Sharifah Hayati Said Ismail, Pensyarakanan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya merindui kata-kata Prof yang saya anggap macam ibu saya, Masya Allah. Lembutnya tu boleh menggetarkan jiwa saya. Lembutnya tu boleh mengubah diri saya mudah-mudahan. Amin. Terima kasih Ustaz Nabil. InsyaAllah mudah-mudahan juga dapat kita belajar sesuatu daripada Prof pada malam ini. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih kepada kedua panel kita. Baik, muslimin, muslimat, sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita bawakan pada malam ini sama bersama. Mungkin anda di rumah, relax, duduk, jangan gaduh-gaduh. Kalau kerusi sama tinggi, jangan patahkan kaki. Duduk elok-elok. Kalau duduk bersila, duduk tenang-tenang. Malam ini kita bawakan. Saya nak terus menuju kepada Dr. Kamilim. Berkenaan dengan satu hadis Nabi SAW. Ketika mana khutbatul wada'. Nabi ada sebut berkenaan dengan kamu kena hargai wanita. Kerana wanita juga adalah pembantu kamu. Sejauh manakah doktor? Kita nak lihat bahawa dalam hal ini Islam itu menyuruh kita untuk berlaku baik kepada wanita. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Terima kasih kepada sahabat saya, saudara moderator kita Ustaz Nabil, rakan panelis kita saya Profesor Dr. Sharifah Hayati. Dan malam ini kita sedang membicarakan tentang satu topik yang sangat penting, iaitu berkaitan dengan insan yang paling dekat dan paling berperanan dalam hidup kita. Sebagaimana yang telah Ustaz tadi sebutkan bahawa Nabi SAW selalu pesan kepada kita untuk berlaku baik dengan golongan wanita ni. Bahkan ada satu hadis yang lebih jelas lagi, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, yang mana Nabi SAW bersabda, Istausu bin nisa'i khaira fa innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waj shay'in fi dhil'i a'lah fa in dhahabta tuqimahu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i khaira. Nabi SAW bagi tahu bahawa dia berpesan istausu daripada kalimah wasiat. Wasiat ni satu pesanan yang sangat penting. Kalau kita tengok dalam Quran, dalam hadis, bila digunakan pesanan sama ada daripada Allah dan Rasul dengan kalimah wasiyah, maka dia satu perkara yang sangat-sangat penting. Sebagaimana bila Allah pesan kepada kita wa wasainal insana biwalidayhi, berbuat baiklah, kami berpesan buat baiklah kepada ibu bapa, sebab ibu bapa adalah manusia yang sangat penting dalam hidup kita. Bila Nabi SAW bagi tahu pada kita istausu bin nisa'i khaira, buat baiklah kepada wanita itu, maka Nabi SAW bagi tahu kenapa? Sebab kebaikan wanita ini, bila kita kata segala bentuk kebaikan, kita menggauli isteri kita dengan baik, kita berinteraksi dengan baik, kita bertoleransi dengan wanita-wanita yang berada di sekeliling kita. Fa innahunna khuliqna min dhila', sebab mereka ini diciptakan daripada tulang rusuk. Sama ada nak merujuk kepada penciptaan Hawa, isteri kepada Nabi Adam alaihissalam, ataupun dia merujuk kepada satu metafora bahawa wanita ini dia adalah satu umpama tulang rusuk yang bengkok. Maksudnya Nabi SAW nak bagi tahu pada kita, wahai para lelaki, ingatlah wanita ini sehebat mana pun dia, kalau kita kata dia secerdas mana pun, sehebat mana pun jawatan yang dipegangnya, tetapi dia akan ada satu titik yang mana mungkin di situlah titik kelemahan. Yang wanita ini selalu dikaitkan dengan emosi, yang mungkin emosi itu boleh mempengaruhi justifikasi, mempengaruhi keputusan yang dilakukan. Maka Nabi SAW nak ingat kepada lelaki, bertoleransilah kepada mereka. Dan akhir sekali Nabi SAW ulang balik, kan? Nabi kata, bila mana kamu nak betulkan, nak nasihat kepada wanita, sebab wanita ni dia jadi satu dilema juga pada lelaki ni. Kalau dia nak tegur kasar sangat, takut patah. Itu kata Nabi, macam tulang rusuk yang bengkok tu. Tapi kalau kata Nabi SAW nak kata kamu tinggalkan dia pula, mungkin dia akan terus tumbuh bengkok. Sebab wanita ini Allah ciptakan tulang rusuk ini. Bukan Allah kata daripada kepala untuk didunjung, bukan daripada kaki untuk dipijak, tetapi daripada rusuk di sisi untuk didampingi. Kan? Dekat dengan tangan untuk dilindungi, dan juga dia dekat dengan hati kita untuk kita cintai.
Jadi di situlah terletaknya pesanan penting daripada Nabi kita untuk kita berlaku baik kepada golongan ini. Wallahu alam. Terima kasih doktor, masya-Allah. Kata-kata yang penuh dengan puitis. Sebab dia berpesan, ada pesan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita. Sebab kita berada di keliling kita dengan wanita. Dr. Sharifah Hayati pula sebagai seorang ibu, seorang isteri, kita nak berkongsi sesuatu tentang hakikat yang Islam letakkan kemuliaan pada wanita itu sendiri. Sejauh manakah kedudukan wanita dalam agama untuk semua wanita sana rasa dihargai dan kita yang berada di samping wanita perlu menghargainya. Baik, terima kasih banyak Ustaz Nabil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersama kita juga Dr. Kamilin, Jamilin, panel kita dan seluruh warga KPWKM yang ada bersama pada malam ini dan semua yang dapat menonton kita di mana juga berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dahulu Ustaz, izinkan saya nak ucap jugalah selamat Hari Wanita kepada semua wanita kita di mana juga berada. Walaupun hari-hari adalah Hari Wanita Ustaz, tapi kita nak bagi inilah tadi kata Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan yang tinggi yang mulia kepada wanita ini. Sehingga kan kalau kita cakap wanita kan, dialah anak kita. Dialah ibu kita, dialah nenek kita, dialah isteri kita, dialah guru kita, dialah juga adalah rakan sejawat dan masyarakat kita. Dia juga adalah pemimpin kita. Kita yang ada pada hari ini ni, sehingga saya pun boleh berkongsi dalam forum kita pada malam ni pun ialah kerana asas yang Allah Subhanahu Taala bagi dan pesan-pesan yang disebut oleh Nabi. Kalau kita tengok kedudukan ni terlalu banyak. Antaranya seperti kita tahu di dalam Al-Quran itu sendiri ada surah yang namanya surah An-Nisa. Yang mana surah yang keempat merupakan 176 ayat dalamnya. Yang mana dalam tu banyak cerita pasal wanita. Bahkan ada surah-surah lain pun banyak. Tapi surah ni lebih banyak. Yang kedua banyak surah At-Talaq. Sebab itu surah At-Talaq dipanggil sebagai surah An-Nisa Sughra. Surah An-Nisa kecil. Yang ini kubra. Dalam surah An-Nisa ayat 124 sebagai contohlah untuk kita melihat bagaimana Allah angkat sayang orang perempuan ni kan. Allah sebut dalam Al-Quran, wa may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha fa ulaika yadkhuluna al-jannah wa la yuzlamuna naqira. Sesiapa yang beramal saleh, lelaki atau perempuan, beramal saleh, lelaki atau perempuan, Allah tidak akan mereka itu yadkhulunal jannah, ulaika yadkhulunal jannah. Balasannya ialah Allah akan masukkan ke dalam syurga, wala yuzlamuna naqira. Sikit pun tidak akan disia-siakan, tidak akan dizalimi. Sehingga ulama mengatakan wala yuzlamuna naqira, sikit tak dizalimi tu, sikit tu macam mana? Naqira, ada perkataan fatila dalam Al-Quran. Naqira, biji dalam biji kurma katanya, lubang dalam biji kurma katanya, terlalu kecil. Fatila, serat dalam biji kurma, maknanya terlalu kecil pun Allah tidak akan sia-sia. Sebab itu syukur kita ni tinggi tak kerana ada gaji, kita ni tinggi dimuliakan tak kerana kita dikenali, tetapi kita ni tinggi di sisi Allah SWT kerana iman di hati, kerana takwa yang kita cari, kerana pengorbanan yang tinggi, kerana budi pekerti yang luhur dan tinggi. Jadi mudah-mudahan dengan semua itu kita berbangga dan menjaga, bersyukur dengan apa yang diberi oleh Ilahi. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Masya Allah, itulah kata seorang wanita, lembutnya, menggugah jiwa kita. Tapi hebatnya Allah Azza wa Jalla mengangkat kedudukan wanita. Maka hargailah setiap wanita yang berada di keliling kita. Wasidril, saya tengok anda sedang berada di keliling wanita. Ada sesuatu yang nak dikongsikan ke? Silakan. Ya, semestinya Ustaz Nabil sampai ke sini pasti ada. Dan antara yang ingin dikongsi kepada anda, kita dah pun masuk ke segmen Sembang Santai. Tapi satu kajian saya ingin kongsikan kepada Ustaz Nabil dan seluruh penonton. Ini adalah fakta antara kelebihan wanita, iaitu
Menurut kajian di Universiti Erasmus Rotterdam mendapati, wanita dapat mengingat 18 gambar mengikut urutan yang betul. Dalam kata lain, memorinya begitu kuat. Jadi jangan terkejutlah ya kalau boleh ingat 5-8 tahun lepas. Itu memang antara kelebihan wanita. Tapi mungkin ini menyebabkan 60% pelajar universiti adalah wanita kalau kita tengok di universiti. Tapi persoalannya hanya 44% saja yang menjadi tenaga kerja mengikut data pada tahun 2020. Jadi adakah sebenarnya wanita tidak layak menjadi bos? Jadi ini yang saya akan tanyakan kepada tamu sembang santai. Dah pun berada di sebelah kanan saya, iaitu Puan Nurwani Ahmad, seorang pengamal keselamatan, kesihatan dan persekitaran dan juga bekas Majlis Perundingan Wanita Rahmah Mawar Yadim. Apa khabar Puan Nurwati? Alhamdulillah sihat Ustaz, terima kasih. Jadi saya mulakan tanyalah soalan pertama ya, iaitu apa sebenarnya skop kerja Puan dan betul ke kerja ini hanya dimonopoli oleh kaum lelaki? Okay, terima kasih Ustaz. Bidang keselamatan kesihatan pekerjaan ini, jika di Malaysia ni terdapat lebih kurang 68,000 pengamal keselamatan kesihatan pekerjaan dan lebih 20 tahun dalam bidang ni. Saya telah bekerja di beberapa syarikat, Philips Semiconductor, Samdabi, Nestle, MMC Gamuda, Proton dan sekarang ni sebagai pengurus kecemerlangan operasi di Linus. Bertanggungjawab memastikan latihan berkenaan dengan keselamatan kesihatan pekerja dan juga latihan teknikal untuk pekerja. Oh hebat macam banyak company besar-besar di situ ya. Baik, nak tanya lagi lah, mungkin sebagai wanita tak macam di dalam pekerjaan ni kerja tu patut dilakukan oleh lelaki, tapi perempuan yang melaksanakannya, ada tak? Ya, bidang keselamatan kesihatan pekerjaan ni walaupun 68,000 pengamalnya, lebih 95% adalah lelaki. Wanita ni sangat kurang. Kena memanjat, kadang kena berjemur dan sebagainya. Tetapi saya yakin dan percaya bidang ini, macam kata Dr. Kamilin tadi, wanita ini penuh dengan emosi. Saya yakin dan percaya wanita yang berjaya mengawal emosi pasti berjaya mengawal lelaki. Wow. Wanita yang berjaya mengawal emosi pasti berjaya mengawal organisasi. Wow, okey, saya akan simpan kata-kata itulah. Ini antara bukti kuatnya wanita. Jadi hebat betul. Jadi terakhir sekali lah satu soalan, apa pandangan Puan yang perlu wanita Islam perjuangkan dalam mengisi erti saksama bersama? Okey, saksama bersama. Bukan kita nak mengatakan wanita hebat dan sebagainya, tetapi sebenarnya apabila wanita diberi ruang dan peluang menguasai apa sahaja bidang pekerjaan, InsyaAllah organisasi itu boleh pergi lebih jauh. Baik. Dan saya bersyukur di syarikat saya, Linus mengutamakan memberi ruang lebih 30% kepada wanita untuk mengisi portfolio. Dan berada di bidang mana saja pun, wanita, hati kena kental, jiwa kena cekal, telinga kena kebal dan muka kena tebal. InsyaAllah wanita boleh berjaya di mana saja mereka Bukan berada. saja wanita, saya pun bersemangat. Nampak semua dah tepuk ni, Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan, banyak lagi yang dikongsikan. Jadi anda jangan ke mana-mana, pergi buat kopi dulu. Tajuk Saksama Bersama Forum Perdana Hewan Islam akan kembali selepas ini. Terima kasih tuan-tuan, puan-puan, Pak Long, Mak Long, Pak Ngah, Mak Ngah, Pak Uda, Mak Uda. Siapa sahaja yang sedang menonton kita pada malam ini. Kita doakan mudah-mudahan dalam keadaan diberikan nilai kebahagiaan bersama dengan insan-insan tersayang. Terutama pada malam ini, kita bicarakan tentang saksama bersama, terutama dalam mengangkat martabat wanita dalam hidup kita. Tadi saya, ya Allah, bila tengok Wasiril tanya kepada Puan Nurwani itu, ini di antara orang kata cabaran juga bagi wanita. Teringat saya, Doktor, Prof, tentang muslimah di zaman Nabi SAW. Apatah lagi yang digelar sebagai pejuang di medan perjuangan Nabi bersama dengan Nabi SAW, iaitu Safiyah binti Abdul Muttalib. Kan? Mak saudara Nabi kan? Allahu Akbar. Bila yalah dengar cerita tu, kita dah meremang bulu rumah. Lepas tu pula adalah satu kumpulan nasyid tu dia buat lagu. Contoh bunyi gini. Oh Safiyah, keayuanmu pada ketabahan. Bukan keayuanmu pada solekan,
Tapi tabahnya, hebatnya. Doktor, saya nak minta doktor sentuh sikitlah. Minta maaf ya kalau yang terasa itu bukan apa bersolek untuk suami, tak ada masalah kan. Tapi bersolek pergi pasar malam itu masalahnya. Doktor Kamilin Jamilin, ada tak batasan tertentu bila sebut tadi ada wanita keluar bekerja, terutama dalam agama untuk memandu setiap wanita kita di luar sana? Silakan. Baik, bila kita bicaralah tentang kesaksamaan lelaki dengan wanita, kita tengok first kali pun ada hari wanita, tak ada hari lelaki. Macam mana tu nak saksama tu kan? Marah lelaki. Orang kata tak apalah nak sejukkan hati lelaki, hari wanita cuma satu hari. Lain lagi itu semua adalah hari lelaki. Tak ada. Tapi kalau kita tengok, cuba kita renung. Kenapa diwujudkan hari wanita sedunia ni? Sebab bila kita tengok sebenarnya, bila kita bicara tentang keadilan, kesaksamaan terhadap wanita, Islam ni dia dah datang daripada 1400 dulu, 400 tahun dulu. Dia dah bawa, Allah dah bawa panduan-panduan dah nak mengangkat martabat wanita ni. Sejak daripada zaman awal Islam dulu pun, betapa masya-Allah wanita itu dimartabatkan, wanita itu diberikan pendidikan, wanita diberikan hak jual beli. Yang mana sebelum itu anak-anak perempuan ni semua ditanam di zaman jahiliah. Bukan kata di Arab sahaja. Kalau kita tengok di tamadun-tamadun mana pun. Tengok tamadun Parsi, tengok tamadun Rom, tengok tamadun even di Eropah sekalipun sebelum tu, kita boleh tengok macam mana kaum wanita itu macam mana masyarakat ketika itu melihat golongan wanita. Kita tengok contohnya di India dulu ada yang suami, dia punya satu tradisi kalau suami meninggal, isteri pun kena mati sekali ikut bersama dengan suami. Kan kita tengok contohnya di Britain sebelum sebelum kurun ke-20 ni wanita tu masih lagi isteri-isteri boleh dijual beli lagi. Sampailah lebih kurang tahun 1930 macam tu baru dibuat satu undang-undang yang menghalang wanita itu daripada jual beli. Di Eropah dulu, wanita-wanita dinafikan daripada hak pendidikan. Mereka tak boleh nak baca pun kitab-kitab suci mereka. Disebabkan orang ketika itu melihat wanita ini adalah punca bagi dosa. Tapi bila Islam datangnya wanita itu boleh. Kan, wanita itu boleh berjuang. Macam mana Ustaz Nabil bagi tahu, boleh berjuang, turun di medan peperangan. Wanita diberikan hak untuk nak mewarisi harta pusaka. Bahkan kalau kita tengok dalam sistem faraid, ramai hari ini orang kata faraid ini tak adil, asyik lelaki je dapat lebih. Tapi kalau kita tak belajar betul-betul, kita tak nampak kat sana ada situasi part-part yang mana wanita tu boleh dapat lebih. Ada yang wanita tu boleh dapat sama. Sebahagian kecil lah, itu pun sebahagian tempat lah ada part yang lelaki mungkin lebih, ada part wanita lebih. Jadi Islam ni didatang untuk nak membawa kesaksamaan. Tapi bila kita kata kesaksamaan, bukan bererti kesamarataan pada semua tempat. Anak kita sayang sama anak kita. Tapi satu anak kita gemuk, satu anak kita kurus. Nak kita bagi makanan yang sama banyak ke? Mestilah tak. Yang besar tu kita bagi makanan lebih sikit. Kalau anak kita sama rata, seorang suka makanan barat, seorang suka makanan Kelantan, tiba-tiba kita kata tak mau, aku nak bagi makan nasi kandar semua. Adil ke begitu? Tidak. Keadilan itu mesti dirujuk kepada kelebihan, orang kata sifat masing-masing yang mungkin berbeza, yang kita meraihkan perbezaan di dalam kesaksamaan. Begitu juga dengan wanita dan lelaki. Ada part yang mana lelaki dan wanita boleh berjalan seiringan, bekerja seiringan. Tetapi ada juga dalam keadaan yang mana wanita ada kelebihan di tempat kerjanya, lelaki pun ada kelebihan di tempat kerjanya. Tetapi apa pun orang katalah, walaupun wanita yang masaklah, secara kata kita tengok dalam keluarga kita semua wanita yang masak dalam masyarakat kita, tetapi chef yang mana yang paling hebat dan dikenang? Gitu, lelaki kan? Itu kelebihan lelaki pula. Okey, sekian. Terima kasih doktor. Cantik. Kupasan yang cukup menarik untuk kita lihat tentang hak saksama. Yang pentingnya jangan gaduh. Dr. Sharifah Hayati, saya nak minta pula pandangan. Sebab kita bila Dr. Kamilin sebut tadi, kita lihat dari sudut gerakan feminis di Barat. Dia juga memperjuangkan hak saksama ni. Tetapi tidak sama seperti yang telah pun Islam bawakan dan perkenalkan. Mungkin Doktor boleh kongsi dengan kami dalam tempoh masa yang terhad ini. Ya, terima kasih Ustaz Nabil. Sebenarnya cerita bila nakkan hak ni sudah dilihat sejak zaman Nabi SAW. Bila mana sebagai contoh ya, di mana Ummu Salamah radhiyallahu anha
Kita kena kenal sedikit. Ummu Salamah radhiyallahu anha ni nama Ummu Salamah. Dipanggil Ummu Salamah, nama betul dia Hindun. Ada yang nama Hindun di sini? Dia adalah isteri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. 2 kali berhijrah, ke Habsyah sekali, ke Madinah sekali. Menurut fakta, dia adalah isteri baginda Rasulullah SAW, Ummahatul Mukminin yang terakhir meninggal pada usia 84 tahun pada 64 Hijrah. Pada ketika itu zaman Khalifah Yazid bin Muawiyah, zaman Umayyah, zaman Umayyah. Jadi kalau kita tengok, kalau tanya tentang mana hak kami, ya, sejak daripada zaman Nabi SAW, antaranya Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia telah bertanya kepada Rasulullah SAW, aku tak tahu, tak dengar dalam Al-Quran ni ada cerita tentang wanita berhijrah. Tak ada ayat dalam Al-Quran ke kata wanita berhijrah, sedangkan dia ni berhijrah, 2 kali berhijrah, bahkan terpisah daripada suaminya Abu Salamah, terpisah pula dengan anaknya yang nama Salamah, menderita, sedih, kecewa dan sebagainya. Jadi bila tidak ada di dalam Al-Quran, dia bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, dan ulama tafsir mengatakan kerana perkataan itu, pertanyaan itu, antaranya kita boleh tengok dalam tafsir Sya'rawi, dalam tafsir Jalalain misalnya, mengatakan bahawa kerana pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu anha inilah, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab dalam surah Ali Imran ayat 195. Apa jawapan Allah? Yang kita kata kalau kita tanya mana hak saya berhijrah juga tapi tak cerita dalam Al-Quran. Ini sudah dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anni la udhi'u amala amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'din ila akhiril ayat. Aku tak sia-siakan apa yang kamu lakukan antara lelaki maupun perempuan. Sebahagian daripada kamu daripada sebahagian yang lain. Diceritakan di bawah itu apa pengorbanannya. Termasuklah mereka itu keluar daripada kampungnya. Mereka itu disiksa kerana agamanya. Mereka itu berjihad dan mereka itu terbunuh dalam jihad. Mereka itu, kata Allah SWT di akhir ayat itu, akan Allah beri dengan diberikan keampunan bagi mereka dan dimasukkan syurga bagi mereka. Ini orang-orang yang inginkan balasan dari Allah. Nah, secara tak langsung kita dapat tengok macam mana Ummu Salamah bertanya kepada Nabi dan Nabi menjawab, dan ternyata saksama bukan maknanya sama. Saksama maknanya adil, seperti yang Ustaz Kamilin sebut. Maknanya tak berat sebelah, maknanya tak berprasangka, maknanya tak berprejudis. Dia ada keadaan-keadaan di mana kita melakukan sesuatu sesuai dengan keadaan dan kemampuan kita. Kita ni nak semua tapi tak mampu laksana. Tak jadilah gitu. Tu doktor tinggalkan persoalan tu. Tak jadi gitu. Tu pun nak tambah lagi. Tambah nasi tak apa tuan-tuan. Tambah yang lain, pintu malam ni kunci terus. Baik, Wasiril ada kat bawah nak kongsikan sesuatu, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Sentiasa saksama. Kita tengok kejap balik bawah, pergi ambil balik ke atas. Baik, sebenarnya Ustaz, saya tadi masa tengah rancak di atas pentas, ada seorang penonton tadi datang pada saya, boleh tak minta tolong tanya, bagi soalankan Ustaz Nabil. Saya bacalah soalan tu, Ustaz. Ya Allah, ini soalan yang sangat bagus. Jadi saya nak cari mana tadi yang bagi saya kertas soalan tadi. Akak kan? Okey, akak kena tanya terus ke? Akak tanya kepada Dr. Kamilin ke? Okey, insya-Allah akak dah sedia dengan soalannya. Okey, silakan Kak. Terima kasih. Kongsi nama dulu lah ya. Okey. Saya Bazdah binti Abu Bakar. Terima kasih kepada Ustaz Nabil. Bila kita sebut tentang wanita, yang kita faham wanita dari perspektif Islam boleh diletakkan sebagai rakan dalam sekerja bersama dengan lelaki. Namun, sebuah NGO, hasil penyelidikan sebuah NGO mendapati melebihi 50% wanita telah mengalami diskriminasi, masalah diskriminasi di tempat kerja lah, di dalam kerjaya. Bagaimana komen yang bila kita katakan lelaki yang suka memperlekehkan keupayaan wanita di tempat kerja atau dalam kerjaya dari perspektif Islam. Baik. Terima kasih.
Nampak? Sebab itulah saya tak sanggup nak bagi kertas, kena tanya secara terus. Jadi sebab ini soalan nak tanya ada melibatkan lelaki dan sebagainya. Tadi kata nak tanya pada Dr. Kamilin, ya? Betul? Jadi kita persilakanlah Ustaz Nabil. The Ya, floor is saya yours. tolong pas saja. Ya. Soalan tadi sebab saya nampak soalan dia dengan emosi lain, dengan soalan dengan tulisan di nota tadi. Silakan doktor. Baik. Kita nasihatkan kepada golongan-golongan lelaki itu, ingatlah balik kepada satu hadis Nabi SAW. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Kata Nabi SAW, akmalul mu'minina imanan ahsanukum akhlaqa wa khairukum li ahlihi. Kan Nabi bagi tahu orang yang paling sempurna iman dia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maksudnya Nabi nak bagi tahu Islam ni datang untuk nak mengajar kita berakhlak. Macam mana kita nak berinteraksi dengan manusia yang pelbagai golongan, yang lelaki, wanita, jiran, yang Islam, yang bukan Islam, pemerintah, rakyat marahin dan semualah. Tetapi di mana kita nak tengok manusia yang paling baik yang Nabi kata wa khairukum, sebaik-baik kamu. Siapa kita nak cari orang yang paling baik di neraca pandangan Allah dan Rasulnya? Sebenarnya tak jauh kita nak cari, tetapi ada di dalam diri kita, di kalangan keluarga kita, di sekitar kita. Nabi kata khairukum li ahli, yang maksudnya ada yang diterjemahkan sebagai isteri. Al-ahl lebih khusus daripada keluarga, iaitu isteri. Maksudnya Nabi nak bagi tahu isteri adalah sebahagian daripada golongan wanita. Sebab isteri wanita ni dia boleh jadi mak kita, boleh jadi isteri kita, boleh jadi sahabat-sahabat kita. Yang tadi pun kita dah bagi tahu istausu bin nisa'i khaira. Nabi SAW ulang lagi pada akhir hadis, fastausu bin nisa'i khaira, buat baiklah kepada golongan wanita. Kan kita ingat apa yang Allah sebut lagi dalam surah Al-Baqarah, wa ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah, interaksilah dengan wanita ini dengan sebaik-baiknya. So kalaulah kita rasa macam nak diskriminasi mana-mana wanita, mungkin kita nak menyakiti hati mana-mana wanita, kita nak kurangi haknya, kita nak menzalimi dirinya, mungkin ketika mana kita rasa nak mengherdik wanita itu, kita kena ingat bahawa golongan ini, golongan mulia ini adalah wasiat pesanan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita boleh menjalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka kata Nabi SAW, inilah adalah manusia yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih Dr. Kamilin menjawab soalan daripada puan kita di bawah sana tadi. Baik, tuan-tuan, rakan-rakan para penonton, jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Kembali lagi selepas ini. Cantiknya hidup kita dihiasi dengan wanita-wanita yang istimewa. Itu di antara perkara yang perlu kita hargai. Baik Dr. Kamilin, meneruskan perbincangan kita tentang saksama bersama. Bila sebut tentang wanita, terlalu banyak wanita dalam hidup kita hari ini. Dan sudah pasti wanita-wanita itu, macam contohlah kalau kita katakan, cuba carilah lagu-lagu yang berunsurkan wanita. Sudah pasti senang dia petik. Nama-nama pun ada. Kenapa? Gambaran, watak, karakter wanita itu dapat digambarkan dengan lagu. Tetapi lelaki, adakah lagu Kamilin? Tidak ada. Lagu Nabil? Tak ada. Sebagai contoh. Susah. Kerana karakter lelaki ini susah nak difahami. Contoh. Jadi, nak minta doktor kongsikan antara kisah-kisah para wanita di zaman dahulu, zaman Nabi, juga sahabat, untuk dijadikan sebagai satu pengajaran dan kekuatan untuk kita ambil. Silakan. Baik, kalaulah Ustaz Nabil tanya pada saya tadi untuk nak kongsi kisah lelaki, tak ada kisah lelaki yang lebih agung daripada kita cerita tentang kisah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Ustaz Nabil tanya kepada kita kisah wanita, maka kita cerita wanita kepada isteri, kepada susuk tubuh yang paling mulia ini, iaitu wanita yang paling mulia sekali yang Nabi beritahu dia adalah penghulu kepada para wanita, iaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Yang mana Khadijah ni dia dah jadi satu example macam mana seorang wanita itu. Bayangkan di zaman jahiliah yang dikala wanita didiskriminasi dengan begitu dahsyat, ditekan, dibunuh dan sebagainya, tetapi Khadijah muncul sebagai wanita yang berjaya di zamannya. Dia adalah seorang hartawan, dia adalah seorang dermawan, dia boleh kita kata satu taikun yang sangat besar. Tetapi cuba kita baca kisah Sayyidatina Khadijah. Dengan kekayaan, dengan jawatan, dengan kekuasaan pengaruh yang dimiliki, adakah Khadijah terkeluar daripada landasan wanita salihah?
tidak sesekali kan. Bahkan ketika dia berkahwin dengan Nabi SAW yang pernah bekerja dengannya, yang kita kata ex-staff dia lah. Kan? Tetapi kita tidak pernah dengar ada masalah berlaku dalam rumah tangga Nabi dan juga Khadijah. Cuba hari ini saya tengok kan, kita kata laki, kalau laki tu kaya, dia kahwin dengan wanita yang mungkin miskin, biasanya kita tak dengar ada masalah. Tetapi kalaulah wanita itu kaya, dia kahwin dengan lelaki yang lagi miskin, kita selalu dengar ada masalah. Sampai kan dalam fiqah pun dia bincangkan tentang isu skufu. Maksudnya supaya sebab apa? Ada selalu jadi masalah begitu. Tetapi kita tidak pernah dengar benda itu berlaku di zaman Nabi dan juga Khadijah. Bahkan Nabi SAW boleh kata 2/3 usia baginda, boleh kita kata hiduplah, dewasanya hidup bersama dengan Khadijah. 25 tahun baginda sempat hidup bersama dengan Khadijah solo. Kan? Tidak sempat berpoligami ketika itu. Bahkan setelah 15 tahun Nabi SAW kahwin dengan Khadijah, daripada 25 tahun sampai usia Nabi 40 tahun, Nabi dilantik menjadi seorang Rasul. Ketika Nabi pulang dalam keadaan bimbang, kita tengok macam mana peranan Khadijah. Masa tu Nabi balik dalam keadaan menggeletar, sejuk, menggigil. Kan? Daripada Gua Hira. Tetapi apa kata Khadijah? Bayangkanlah kalau kata itu wanita lain. Mungkin dia kata, abang pergi selimut sendirilah. Dan bila Nabi kata tolong selimutkan aku, selimut. Takkanlah selimut pun nak suruh aku yang selimut. Tapi Khadijah apa yang dia kata? Dia pujuk Nabi SAW. Dia kata, kalla wallah ma yukhzikallahu abadan. Kan? Dia kata, demi Allah, Allah tidak akan sesekali menghinakan kamu. Dia pujuk Nabi SAW. Dia kata, innaka latasilur rahim. Kamu ini selalu duk menyambungkan silaturahim. Wa tahmilul kal. Yang selalu duk menanggung beban orang lain. Wa taksibul ma'dum. Yang kamu selalu duk membantu orang-orang yang tak ada apa-apa. Wa taqrid dayf, dan orang yang selalu memuliakan tetamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq, yang kamu selalu memperjuangkan kebenaran. Dipuji Nabi, disejukkan hati Nabi. Cuba kita bayangkan isteri yang sangat-sangat masya-Allah ini. Ini adalah contoh tauladan kepada kita semua. Wallahu a'lam. Jadi malam ni doktor, para isteri bila suami balik lewat, tak apa bang, masuk mandi dulu bang. Tak apa bang. Tak boleh lah macam tu kan. Dia kena tengok juga had. Cuma hebatnya Khadijah. Di saat Nabi dalam keadaan begitu, Khadijah mampu mengawal emosi. Masya-Allah, tabarakallah. Baik, kita terus dengan Dr. Sharifah Hayati pula. Bila sebut tentang bekerja ni, saya suka membawa isu-isu semasa sedikit. Terutama sekarang ni kita lihat bahawa wanita dah boleh dikatakan membantu para suami mereka untuk meringankan beban rumah tangga. Tetapi dalam hal ini mungkin sedikit pandangan daripada doktor. Islam itu sendiri meletakkan beberapa syarat untuk memandu wanita, terutama apabila melibatkan muamalat dengan pihak luar, apatun tempoh masa yang melebihi waktu bekerja, terutama pada waktu malam. Terima kasih banyak Ustaz Nabil. Betul. Kalau dulu mak kita jaga rumah, tak keluar, tak kerja. Hari ini yang cakap ni pun sama kerja. Dan hari ini isteri, dia juga bekerja dan dia juga dengan masyarakat. 3 in 1 juga Ustaz. Dan kalau kita tengok fakta yang ada di negara kita ini, wanita itu sudah merupakan mewakili 48% daripada populasi negara dengan 15.9 juta adalah wanita. Dan kita tahu begitu juga dalam dunia pekerjaan yang mana wanita ini secara guna tenaganya sesudah pergi kepada 36% daripada guna tenaga, dan di sektor awam sampai kepada 30 pada data tahun 2020 misalnya, ya, dalam sektor awam 35-36% begitu, dan guna tenaga buruh yang kita dengar tadi 55% adalah wanita. Dan kalau kita tengok fakta yang berada pada kita hari ini dengan apa yang disaksikan tadi, wanita tu dia bekerja dalam tahap yang semakin berbeza daripada zaman mak kita. Dulu kita tak pernah dengar ketua kampung wanita, Ustaz. Ya. Sekarang ketua kampung wanita. Tok Siak, Ustaz. Sekarang ada Tok Siak wanita. Berapa allowance-nya? 680 ke? Allowance Tok Siak. Ada wanita yang juga tolong kat masjid. Begitu juga ketua balai bomba, Ustaz. Di Sabah ada ketua wanita balai bomba. Bukan itu saja, kalau cerita tentang ketua polis daerah, ada wanita. Begitu juga ketua setiausaha, penolong setiausaha kerajaan negeri-negeri. Jadi itu yang tadi saya tengok anak-anak kita nak jadi angkasawan wanita dan sebagainya kan. Memang dalam pada kita nak pergi, kita ada kemampuan diri, kita nak berprestasi, kita ada SOP. Dalam Islam ada SOP-nya. Sebab itu saya nak kata begini, kalau kita mengejar cita-cita untuk bahagia dan berjaya, kita jangan lupa suami, ketua keluarga, keizinan yang utama.
agar bahagia kita kecapi bersama. Jadi izin suami ni penting. Yang keduanya, kita tahu dalam kita gigih berusaha untuk berprestasi, kita jangan lupa budi pekerti. Kita jangan lupa hiasi diri, jaga maruah diri kita. Fasalihatu qanitatun hafizatun, tu semua ya Ustaz. Jadi itu adalah SOP kita. Begitu juga kita jangan lupa dalam apa yang kita sibuk, buat itu, buat ini, ke sana, ke sini. Beri masa pada diri kita, jangan abai keluarga sendiri, jangan pentingkan diri. Dan akhir sekali, pastikan kita tak lupa hak ilahi. Ya Allah. Sudah tentu kita mesti jaga hak ilahi. Hak Allah yang beri kita segala kemudahan ini, beri kita kedudukan ini. Sehingga nanti bila kita pergi, seperti baginda Rasul SAW merindui isterinya Sayyidatina Khadijah. Kerja hebat. Tapi di rumah disebut ma'abdalani Allah khairan minha. Aku tak boleh gantilah wanita seperti ini. Ya Rab, mudah-mudahan kita juga ada wanita yang kita perlu hargai sebelum dia pergi dijemput ilahi. Baik, kita nak bersama dengan Wasirin pula di bawah sana. Baik, terima kasih Ustaz Nabil. Sebentar tadi Profesor Mania sebut tentang wanita-wanita hebat. Kali ini saya bawakan terus melalui Google Meet yang juga bersama dengan kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Akak Lori atau nama sebenarnya Puan Rokiah Salim, seorang pemandu lori kontena. Bukan lori biasa tau. Yang pernah dianugerahkan gelaran Ibu Cemerlang bagi kluster keselamatan oleh Lembaga Penduduk dan Pembangunan Negara pada tahun 2018. Apa khabar Kak Puan Rokiah? Assalamualaikum. Baik. Assalamualaikum semua. Betul ke Kak semua orang panggil Kak Lori Kak? Memanglah semua orang panggil Akak Lori. Dah suruh dia orang panggil makcik, dia orang tak mahu panggil Akak Lori Kak. Dia kata top Akak Lori. Kak tak ada makcik bawa lori kontena Kak. Baik, ini saya ada satu soalan je nak tanya sebab kita tak ada banyak masa. Okey, mungkin satu kata-katalah sebagai wakil kepada wanita yang melakukan satu kerja yang luar biasa. Apa kata-kata inspirasi boleh diberikan kepada wanita-wanita di luar sana untuk mengangkat martabat wanita dalam Islam? Dipersilakan. Okeylah. Kata panjang Akak tak nak lah kan. Apa-apa yang kita nak buat, kita buat dengan penuh semangat. Hanya kita yang boleh dan memahami diri kita. Betul tak? Kita kalau nak buat sesuatu tu, kita kena menjiwai benda yang kita nak buat. Kata panjang, Akak tak naklah cakap banyak-banyak adik. Akak tak reti nak bercakap. Apa pun, bangkitlah wahai semua wanita. Terus melangkah walaupun payah. Baik. Hati kena berani, jiwa kena gentar, confident kena tinggi. Oh, confident kena tinggi. Yang penting sabar. Sabar adalah kunci segala-galanya dalam menjalani kehidupan. Baik, terima kasih Kak Rokiah. Kita berikan tepukan kepada Kak Rokiah. Masya Allah. Saya dapat rasa sebab atas kekuatan emosinya. Baik, dengan itu anda jangan ke mana-mana. Kita ada lagi nak kongsi, tak habis lagi Forum Perdana Ehwal Islam. Jangan ke mana-mana. Kami akan kembali selepas ini. Sedar dan tak sedar, rupanya kita dah sampai ke penghujung bicara wara kita pada malam ini. Saksama bersama. Apapun kita nak ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada penganjur kita, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Dengan kerjasama pihak Bank Islam Malaysia Berhad yang mengizinkan kepada kita bersiaran pada malam ini. Sesungguhnya Islam sentiasa mengangkat kedudukan wanita dalam kehidupan kita. Dr. Kamilin, sebagai kata-kata akhir, apa kesimpulan yang nak kita tinggalkan? Baik, tadi kita Alhamdulillah kita ada dengar penjelasan yang baik sekali daripada Profesor Dr. Sharifah kita yang menceritakan tentang banyak kelebihan-kelebihan wanita. Dan tadi juga kita dah cerita tentang kisah wanita teladan, isteri baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Itu adalah contoh yang mana telah berlalu, tetapi teladan yang kita boleh ambil itu dikenang sepanjang zaman. Dan mungkin di hujung kesimpulan ini orang kata untuk menghargai wanita,
saya juga nak menghargailah ataupun sempurnalah orang kata ni, esok ni saya punya tarikh lahir kelahiran, tapi bukan untuk nak raikan diri saya ni, tetapi kita nak ucapkan terima kasih lah kepada mak, khususnya mak saya yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, yang telah mendidik, yang saya yakin di tengah menonton sekarang ni pun saya nak ucapkan terima kasih kepada wanita hebat inilah, yang bersabar dengan segala susah payah kita, yang bersedih dengan kesedihan kita, yang gembira dengan kegembiraan kita. Itu saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan juga saya nak ucapkan juga terima kasih banyak-banyak juga kepada isteri saya khususnya juga, yang mana telah mengambil tampur atau kata fasa kedua daripada kehidupan kita ni lah, yang telah orang kata mendampingi kita, yang telah banyak mencurahkan kasih sayang, kebaikan yang tidak terhingga dalam hidup kita. Hanya Allah lah yang boleh membalas segala kebaikan wanita-wanita hebat ini. Ini adalah wanita hebat yang berada di samping saya, dan insya-Allah saya akan cuba menghargai mereka sebaik mungkin. Dan juga saya mengharapkan juga setiap daripada kita ni ada wanita-wanita hebat di sekeliling mereka. Saya pasti hargailah mereka, ingatlah mereka adalah pesanan daripada Allah. Doakan mereka, berikan, kata curahkan segala kebaikan kepada wanita-wanita yang berada di sekeliling kita ini di dalam landasan yang Allah Subhanahu Wa Taala redai. Cuma pesanan yang paling penting sekali, walaupun hebat macam mana pun sekali wanita, dan kita hari ini dah bicara tentang wanita dijulang, wanita diangkat, wanita dah jadi macam-macam pada hari ini. Sehebat mana pun wanita, ingatlah kepada para lelaki semua di luar sana. Jangan sesekali anda cuba menjadi wanita. Itu je pesanan daripada saya. Anda tetap adalah lelaki, jangan cuba jadi perempuan. Wallahu ta'ala. Cuak juga saya tadi. Pesanan apa rupanya? Nasib baik Dr. Sharifah Hayati. Mungkin ada sikit nasihat kepada kami semua, terutama lelaki dan wanita. Ya, terima kasih banyak Ustaz Nabil, Dr. Kamilin, Jamilin, semua yang menonton kita pada malam ini. Saya juga berterima kasih kepada semua wanita, ibu kita, rakan kita, jiran kita. Bahkan dalam kita berterima kasih atas semua sumbangan yang dimainkan. Kita juga hidup saksama bersama, Ustaz. Kita berjaya hari ini ialah kerana adanya kaum lelaki bersama dengan kita. Hidup kita tidak akan kuat tanpa adanya lelaki yang namanya bapa, tanpa lelaki yang namanya suami, tanpa lelaki yang namanya adik, abang, pak saudara, datuk dan sebagainya. Kita hidup bersama-sama penuh harmoni, tanpa prejudis, tanpa prasangka, tanpa iri hati. Kerana dalam satu ayat Allah Subhanahu Taala yang menurut ulama, ayat ini juga turun kerana menjawab pertanyaan Ummu Salamah radhiyallahu anha. Seorang wanita yang bijak, Ustaz. Sebab itu antara menunjukkan bahawa dia telah meriwayatkan sebanyak 380 hadis daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaan dia yang menyebabkan kenyataan dia yang menyebabkan kata sebahagian ulama, antaranya tafsir Jalalain yang memasukkan kisah ini di dalam menafsirkan ayat ini, surah An-Nisa ayat 32, Ustaz, ialah apabila Ummu Salamah radhiyallahu anha rasa cemburu dengan orang lelaki, dia berkata, kan senang kalau kita jadi lelaki, boleh pergi jihad, mati syahid, dapat pahala banyak, masuk syurga. Tetapi pernyataan itu sebenarnya bukan begitu. Kau boleh mendapat syurga bagi kau juga apabila kata Allah Subhanahu wa taala, wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'din. Jangan iyati atas satu sama yang lain. Lirrijal nasibun mimma iktasabu walin nisa nasibun mimma iktasabna. Bagi lelaki dia dapat apa yang dia usahakan, dan bagi perempuan dia akan dapat apa yang dia usahakan. Dan kemudiannya yang menarik pada ayat itu, was'alullah min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima. Kita nak cari dalam apa yang kita nak cari. Hati yang kental, jiwa yang wajah, muka yang tebal, telinga yang tebal tadi tu kan menarik tu. Ya betul. Mesti ada itu baru boleh ke depan kita. Baru boleh berjaya kita. Tetapi bottom line dia, was'alullah min fadli. Akhirnya kita nak dapatkan kemuliaan daripada Allah Subhanahu taala. Dalam macam-macam ustaz kita sebut di awal tadi. Hendaklah jaga integriti kita, keluhuran
urusan peribadi kita, jangan abaikan keluarga kita, munajat kita, ibadat kita dengan Allah Subhanahu Taala. Jangan lupa selain daripada itu, kita terus belajar, Ustaz, kan? Cari ilmu lagi, kuatkan diri kita sendiri, insya-Allah, tingkatkan kemampuan diri kita, dan akhir sekali kita berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Kita minta kepada Allah Subhanahu Taala dorongkan kita, mana yang benar itu benar, dorongkan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan aku mana yang benar, dorongkan kepada yang benar. Kalau tak benar, jauhkanlah aku daripada yang tak benar. Kita minta dengan Allah SWT, Allahumma alhimni rushdi wa a'izni min syarri nafsi. Jauhkan kita daripada apa-apa keburukan diri kita sendiri dan berikan kepada kita mudah-mudahan kebijaksanaan, insya-Allah. Insya-Allah, mudah-mudahan itu antara titipan nasihat kepada kita semua yang menonton forum perdana pada malam ini. Wasiril, ada mungkin kesimpulan ataupun kata-kata akhir daripada anda? Silakan. Baik, insya-Allah saya tak adalah banyak, cuma banyak yang saya belajar tentang kehebatan dan kelebihan para wanita membuatkan saya akan menghargai lebih banyak lagi kepada mereka. Dan semoga seluruh wanita di luar sana lebih bersyukur kerana tinggal di Malaysia. Kita boleh lihat pemimpin pun banyak memberi hak sama rata kepada wanita. Masya-Allah. Semoga kita semua tahulah wanita adalah tiang agama. Wanita adalah tiang negara. Baik wanita maka baiklah negara. Tapi kalau rosak wanita, rosaklah generasi kita. Itu antara kata-kata akhir daripada saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya Wasiril Aswad mengucapkan terima kasih kepada semua penonton di rumah dan juga penonton yang berada di studio. Terima kasih kepada anda. Baik, kita serahkan kembali kepada Ustaz Nabil. Terima kasih Wasiril. Di penghujung ini juga saya nak memberikan kata-kata akhir untuk sama-sama kita renungkan. Wanita cantik akan membuka mata wanita lelaki, mata lelaki. Jika wanita yang baik akan membuka hati lelaki. Mana satu pilihan kita? Yang penting mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ini sama bersama mendapat jawapan dalam kehidupan kita agar tidak bertelingkah antara suami dan isteri, antara lelaki dan wanita. Yang penting kita saling melengkapi antara satu sama lain dan menjaga hak mereka dengan baik. Terima kasih kepada kedua-dua ahli panel. Terima kasih juga kepada penganjur kita dan penaja kita pada malam ini. Dan juga terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama dengan kami dalam forum perdana Ehwal Islam. Kita doakan mudah-mudahan Allah merahmati kita, Allah menjaga kita dan mudah-mudahan juga Allah keluarkan kita daripada kesulitan dalam kehidupan ini, insya-Allah. Terima kasih kepada semua. Jumpa lagi dalam forum perdana Ehwal Islam minggu hadapan. Sudah pastinya seperti biasa, Khamis malam Jumaat jam 9 malam. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.